Anak-anak yang baru merasai dunia persekolahan merasa teruja dan berharap keadaan akan berjalan lancar tanpa sebarang isu. Aku datang sekolah. Best tak ada ramai kawan-kawan kat sini? Best. Kawan-kawan baru. Yelah, ibu cakap boleh datang sekolah. Itu cakap tak boleh bawa beg Spiderman. Nanti nak belajar pandai-pandai je. Nak jadi bomber. Rasa seronok sangat sebab boleh jumpa kawan-kawan. Untuk belajar dapat ilmu. Nak jadi bomber. Mak kata bila datang sekolah, cuci tangan. Lepas tu, cuci tangan guna sabun. Jaga jarak 1 meter. Untuk permulaan, seramai 55,539 orang guru yang berisiko tinggi terhadap kesan negatif COVID-19 menerima suntikan vaksin fasa pertama di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini merupakan usaha proaktif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan keselamatan kesemua pelajar dan guru pada pembukaan semula sekolah. Kita ada lebih 500,000 orang guru di seluruh negara dan saya ingin mengambil kesempatan ini memohon agar semua guru mendaftarkan diri segera dalam MySejahtera bagi membolehkan proses-proses berkaitan vaksinasi ini disusun dan dapat berjalan dengan lancar. Datuk Dr. Razli menjelaskan pemilihan senarai awal lebih 55,000 guru itu dibuat berdasarkan rekod peribadi mereka termasuk yang mempunyai masalah sakit jantung, hipertensi dan kencing manis. Guru berpandangan positif dan looking forward untuk mendapat vaksin ni kerana vaksin ni dia lebih mendatangkan kebaikan dan keburukan tu pada saya insya-Allah tak ada lah sebab apa bila mendapat vaksin tu at least kita punya dari segi moral dan segi keyakinan kita untuk berhadapan dengan COVID ni untuk bersemuka akan lebih tinggi lah. Terima kasih kepada pihak KPM memberi peluang bagi kami untuk melindungi diri kami dan juga anak-anak pelajar-pelajar kami dan juga keluarga kami, seterusnya masyarakat sekeliling kami. Saya berfikiran positif. So demi anak-anak negara kan. So saya mesti menerima vaksin ni sebelum saya balik ke sekolah untuk bersemuka dengan murid. Jadi murid akan lebih yakin datang ke sekolah sebab mereka rasa selamat. Alhamdulillah, saya antara guru yang terpilih untuk mendapat vaksin. InsyaAllah usaha kita untuk kesihatan. Bagi pembukaan sesi persekolahan ini, pihak Kementerian Pendidikan memberikan sedikit kelonggaran kepada ibu bapa agar tidak terbeban untuk membeli pakaian baru untuk anak-anak. Bagi ibu bapa, saya buat persiapan yang ala kadar je lah untuk anak sebab anak pun tinggal lagi seorang di sekolah kan, yang bongsu. So, tak ada yang orang kata tak ada masalah kot insya-Allah. Siapan buku sekolah semua dah settle, semua sekarang baju je lah sebab yelah baru je umum kan. Anak-anak dibenarkan memakai pakaian biasa ke sekolah asalkan ianya kemas dan bersih. Kelonggaran ini diberikan sehingga 26 Mac ini apabila cuti penggal pertama bermula. Seronok. Dah lama tak jumpa kawan dengan cikgu. Seronok. Seronok jumpa cikgu. Lepas tu dapat jumpa kawan. Belajar pun seronok. Pembukaan semula sesi persekolahan secara bersemuka selepas ia ditutup di seluruh negara sejak 9 November lalu menuntut murid dan guru menyesuaikan diri dengan norma baharu serta prosedur operasi standard SOP. Melihat SOP yang dilakukan sangat baiklah. Setiap pintu masuk tu diberi kawalan ketat oleh pihak yang berkenaan lah. SOP yang ditetapkan oleh sekolah memang
berjalan dengan lancar lah. Kebanyakan ibu bapa pun patuhi peraturan yang ditetapkan. Harap dapat diteruskanlah setiap masa lah kan untuk kita punya pembelajaran untuk anak-anak sekolah. Tahap 1 ni saya perhatikan ibu bapa untuk begitu teruja lah kerana selama beberapa minggu diorang terpaksa belajar daripada rumah dan menghadapi beberapa kekangan lah dari segi gadget, internet bersemua. Jadi bila kembali ke sekolah mereka mengharapkan guru-guru dapat mengajar secara bersemuka lah. Sekolah ni alhamdulillah lah seronok. Budak-budak pun seronok daripada sekolah juga ada. Kita pun sebagai penjaga mereka tu macam kita hati lah seronok lah. Seronok lah rasa boleh masuk sekolah balik. Tidak duk main saja di rumah. Model pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah merupakan SOP yang wajib dipatuhi oleh semua sekolah. Ia mengandungi panduan pengurusan dalam pelbagai aspek, merangkumi permulaan murid sampai di pintu pagar sekolah sehinggalah murid pulang ke rumah. Oleh kerana keadaan pandemik COVID-19 masih belum menunjukkan pengurangan yang ketara di sesetengah kawasan di beberapa negeri di Malaysia, pembukaan semula sekolah dilihat perlu bagi mengimbangi keperluan akses pendidikan dalam persekitaran yang selamat bagi memastikan pelajar tidak jauh ketinggalan dalam pembelajaran. Namun terdapat beberapa aktiviti yang masih belum dibenarkan meskipun sekolah dibuka semula, antaranya sukan, kokurikulum bersemuka dan perhimpunan. Tidak terkecuali sebarang program yang melibatkan himpunan ramai guru dan murid juga tidak dibenarkan sama sekali. Sebagai ibu bapa, saya rasa persekolahan bersemuka ni lebih efektif untuk anak-anak darjah 1, darjah 2, maksudnya sekolah rendah lah. Sebab mereka dapat lebih interaksi bersama cikgu instead of online. Kadang-kadang yelah kita faham online ni kadang-kadang audio masalah, internet connection pun kadang-kadang ada masalah. Jadi anak-anak tak dapat fokus 100% lah. Selain itu, individu dalam bacaan suhu badan lebih 37.5 Celsius serta menunjukkan simptom seperti sakit tekak, batuk dan susah bernafas tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Ini ditekankan buat setiap pelajar, guru, warga sekolah termasuk pekerja kantin, pengawal keselamatan dan pekerja kontrak. Okey, sebelum mereka datang ke sekolah, kita memberikan dalam notis, mereka memastikan anak mereka sihat. Tiada demam ataupun sekadar gejala lah, tak ada. Jadi lepas datang ke sekolah, kita akan ambil suhu dan sanitizer juga. Bukan sahaja demam sahaja. Ada mereka ada yang sakit, batuk apa pun, semua tidak dibenarkan masuk. Selain itu, bagi mereka yang mengunjungi sekolah juga perlu memuat turun dan mendaftar aplikasi MySejahtera ke dalam telefon bimbit masing-masing untuk rekod pengesanan kontak rapat. Sementara itu, tercatat dalam sejarah Malaysia, seramai 401,105 orang calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 menduduki peperiksaan berkenaan dalam norma baru ketika negara masih berperang dengan COVID-19. Inilah detik yang akan diingati tatkala segala penat lelah mengikuti sesi kelas dalam talian hampir 14 bulan gara-gara penutupan sekolah. Dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard yang ketat, calon telah berjaya mengharungi peperiksaan SPM bermula dengan subjek Bahasa Melayu Kertas 1 pada 22 Februari jam 8 pagi dengan seramai 48,014 pengawas peperiksaan yang memastikan pematuhan sepenuhnya SOP. Calon SPM serta pelajar yang mengambil Sijil Vokasional Malaysia SVM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM menduduki peperiksaan itu di 3,310 pusat peperiksaan di seluruh negara yang telah dinyakuman. Selain kesemua mereka perlu menyerahkan borang pengisytiharan kesihatan lengkap sebelum memasuki Dewan Peperiksaan. Malaysia kini sudah berada di dalam fasa pemberian vaksin COVID-19 dalam kalangan frontliners yang dikategorikan sebagai petugas barisan hadapan yang selama ini bertungkus lumus sejak bermulanya pandemik COVID-19 sehinggalah kini.
Kami rakyat Malaysia tidak pernah melupakan pengorbanan Barisan Hadapan. Hai, nama saya Raihana. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Barisan Hadapan yang bertungkus lumus menangani pandemik COVID-19. Dedikasi, keberanian, keikhlasan dan kecekalan kalian. Tanpa mengira masa, tenaga dan penat. Anda bertugas tanpa henti supaya kami selamat. Demi amanah dan tanggungjawab yang digalas, jasamu tak terbalas. Berkorban jiwa, bertarung keringat. Kalianlah wira sebenar negara. Kami, rakyat Malaysia, sanjung tinggi perjuanganmu dalam misi menyelamat agar kami kekal sihat. Tabik kami kepada frontliner. Bakatnya berjalan seiring dengan waktu, tidak cepat dan tidak lambat, namun mengagumkan. Dia bukanlah bintang YouTube maupun semula yang popular di bibir anak-anak muda, tetapi dia dikenali oleh masyarakat Malaysia yang meminati lagu-lagu Hindi sekitar tahun 70-an sehinggalah yang terkini. Mama Nadia, dia suka buka lagu Hindustan. Hari-hari dalam kereta dia akan buka lagu Hindustan je. So, daripada situ Nadia ikut. Betul, Nadia memang minat dengan lagu Bollywood. So, bila dengar je lagu Bollywood, Nadia akan start nyanyi. So, Nadia Farshah, anak muda yang berumur 31 tahun ini, menyifatkan suara kurniaan Allah ini adalah lubuk rezeki baginya. Keunikan suaranya yang seakan sama dengan penyanyi legenda lagu-lagu Hindi seperti Alka Yagnik, Lata Mangeshkar dan Anuradha menjadikan dirinya mendapat julukan Ratu Bollywood oleh rata-rata yang pernah melihat persembahan beliau. Mula dikenali di karaoke terbuka, video Nadia menyanyikan lagu Hindi tular di YouTube dan lama-kelamaan dia mula mempunyai pengikut di laman sosial. Nadia tak expect pun diorang kenal Nadia, tapi bila setiap hari memang Nadia akan mendapat komen yang bukan daripada Malaysia, semuanya daripada India, Pakistan, Bangladesh, yang menggunakan bahasa Hindi tu sendiri. Diorang yang sebab Nadia tak pernah mention Nadia suara Nadia macam Lata Mangeshkar, tak pernah cakap pun suara Nadia macam Alka Yagnik, tak pernah. Nadia cakap tu suara saya lah yang nyanyi, saya Nadia Farshah, tu suara saya. Saya cakap macam tu dekat dia, tapi diorang yang cakap okay, your voice same like Lata Mangeshkar, our legend. So dia tidak menyangka hobinya menyanyikan lagu-lagu Bollywood di laman sosial menjadi titik tolak untuk dia maju ke hadapan, sementara bakat seperti ini sukar sekali ditemui di Malaysia. Atas dorongan kedua ibu bapanya, Nadia mengorak selangkah lagi dalam mengembangkan bakatnya menyanyikan lagu-lagu Hindi malas segar di majlis-majlis rasmi, termasuklah rumah terbuka Deepavali dan pelbagai acara rasmi kenamaan. Minat tu saya rasa daripada time masa dia sekolah kan, sekolah rendah macam tu kan. Masa tu dia suka sangat dengar lagu-lagu Hindustan ni kan. Mak dia pula selalu mainkan lagu Hindustan kalau dalam kereta kan. Lagu Hindustan lah pilihannya. Jadi dia boleh ikut tu. Dengan cara dia menyanyi sebutan, dia tengok budak ni ada bakat ni, saya kata kan. Nah, sejak itulah. Masa tu dia dalam darjah 4 ke, cikgu sekolah tu suruh dia menyanyi. Sejak daripada itulah dia menyanyi sampai sekarang. Tapi masa dia sekolah rendah tu, dia hanya nyanyi lagu-lagu Melayu, irama Malaysia. Tapi bila dia naik ke tingkatan 1, baru kita nampak yang dia tu boleh menyanyi lagu Hindustan. Pengalaman tersebutlah yang digunakan Nadia Farshah dalam menempatkan namanya agar dikenali sekaligus meningkatkan lagi mutu persembahannya dalam pelbagai segi.
Saya kata tak ada show, tak perlu untuk Nadia menyanyi, Nadia minum lah kadang-kadang. Tapi kalau ada show memang Nadia akan elakkan minum ais sebab Nadia tahu, sebab Nadia senang dijangkiti sesama. So bila sesama tu kadang-kadang bila nyanyi kan semput kan, so memang tak boleh. Nadia akan avoid minum ais. Selain suaranya yang unik dan sedap didengar tatkala mendendangkan lagu-lagu Hindi, Nadia turut melabur untuk koleksi busana India yang cantik bagi memantapkan lagi persembahan beliau. Ada pakaian yang dibelinya sendiri dan ada juga yang dihadiahkan oleh peminat dari pelbagai pelosok negeri. Peminatnya pula bukan sahaja dari kalangan Melayu, malah masyarakat Singh, India, Pakistan dan Bangladesh turut meminati suara jelmaan Lata Mangeshkar ini. Antara lagu Mala Segar dari filem-filem Bollywood yang sering didendangkan oleh Nadia seperti Raat Ke Humsafar, Wada Karo, Tum Bin Jauh Kaha, Mujhe Kitna Pyar Hai Tumse, Chura Liya dan tidak ketinggalan lagu Hindi yang sedang hit iaitu Janam Janam dan Gerua dari filem Dilwale lakonan Shah Rukh Khan. Dengan hobinya ini, secara tidak langsung dia dapat menguasai bahasa Hindi dengan baik di samping mempelajari maksud dan sebutan perkataan yang betul serta ayat sehinggakan beliau mampu menulis lirik Hindi untuk lagu terbarunya. Namun Nadia tidak berseorangan. Dia bertemu dua lagi jejaka yang seangkatan dengannya yang berkebolehan mendendangkan lagu-lagu Hindi. Mereka bergabung sejak 2014 dalam menghasilkan album Hindi yang pertama pada tahun 2015 dan terjual lebih 500 keping. Diikuti album kedua Dilna Haris yang bertajuk Pyar Ka Mausam yang sedang dipasarkan sehingga kini. Ini bermakna bakat yang dimiliki anak gadis kelahiran Kuala Lumpur ini tidak dipandang sepi, bahkan dikagumi. Nadia ni bakat dia mendalam lah orang cakap kan. Sebab kelebihan Allah bagi kat dia kan, suara dia mirip dengan Lata Mangeshkar ataupun Alka Yagnik kan. Tu saya tengok Nadia ni boleh pergi jauh lah. Bila Nadia ni keluar dan tampil, saya tahu dia boleh bawa hati dia ke dalam lagu. Dalam memperagakan lagu-lagu Hindi evergreen, dan dia faham apa yang dinyanyikan. Ini merupakan pengalaman yang paling berharga dalam pembabitannya menyanyikan lagu-lagu Hindi. Siapa sangka dari hobi menjadi sumber pendapatan dan mula dikenali ramai. Meskipun tugasnya sebagai jururawat di salah sebuah hospital kerajaan menuntut pengorbanan masa dan tenaga, namun dia mampu meneruskan minatnya dan membahagikan masa sewajarnya. Bagi peminat muzik Bollywood yang merindui alunan lagu-lagu Hindi, nyanyian Muhammad Rafi, Udit Narayan, Lata Mangeshkar dan Alka Yagnik, bolehlah menjadikan nyanyian kumpulan Dilhan Haris ini sebagai halwa telinga anda. Kami tumpang merasa bangga atas pencapaian Nadia Farsha.